Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yes, malam ni kita bersama saya Jasafin di Invest For Me. Okay, terima kasih yang live bersama saya malam ni. Murus Syahid Shah, Noriha Rahman. Okay, terima kasih. Share kan, kalau kita share agak boleh berkongsi lagi kita punya pengalaman pelaburan. Okey, so tak apa, kita boleh tunggu lagi lah kot ada ni. So ni malam pertama saya lah, saya live di Invest For Me. So apa yang kita nak borak-borakkan pada malam ni, mungkin kita akan saya berkongsi lah sedikit pengalaman saya dalam pelaburan di Malaysia. Daripada pelaburan yang sah di sisi undang-undang dan juga pelaburan yang tak sah di sisi undang-undang pun saya ada pengalaman juga masa tu. Biasalah kita manusia, kita belajar kan. Kita belajar dari kesilapan. So siapa yang kat sini masih mencari-cari tentang saluran pelaburan yang sah di sisi syariah undang-undang? Semua dengar tak suara saya malam ni? Kalau jelas boleh komen jelas. Sebab saya baru first time ni, takut mic saya ada problem ke. Okay, so terima kasih yang menyaksikan saya pada malam ni. Saya harap jelas lah suara saya pada malam ni. Okay, yang mana pun live bersama saya tu bolehlah like saya punya live malam ni. So ni pengalaman pertama saya live lah. Jangan orang kata mengharapkan yang terbaik lah daripada saya. Yang mana saya boleh kongsi, kita kongsi kan. Okay, so terima kasih yang bagi like pada saya untuk live malam ni ya. Okay, so saya nak cerita sedikit lah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kimimi. Okay, terima kasih share Puan Kimimi. Okay, so saya nak mulakan lah saya punya perkongsian. Okay, saya ni sebenarnya dulu saya belajar di universiti lah, di bidang kewangan. So memang saya dah belajar daripada zaman universiti lah untuk sesi untuk pelaburan. Cuma saya bergiat aktif ni sejak 2019 lah, saya baru betul-betul aktif dalam pelaburan di Malaysia. Masa saya belajar dulu memang saya buat pelaburan tu memang orang kata kita belajar kan. So kita pun tak tahu yang mana betul, mana tak betul. Pernah juga dengan skema-skema ataupun pelaburan-pelaburan yang menjanjikan keuntungan. Tu semua orang kata mencari peluang lah. Mencari peluang dengan kita yang tak ada apa-apa pengalaman tentang pelaburan. Orang-orang macam ni dia akan mencari peluang untuk grab kita ni untuk kesenangan diorang. So yang berada di luar sana, berhati-hati dengan skim-skim pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang besar. Sebab kita punya pelaburan di Malaysia ni, orang kata mana-mana pelaburan semua ada risiko. Okay, ya, Cari Fauzi is watching, Salim Bakri is watching. Okay, terima kasih semua yang menonton saya pada malam ni. Okay, so kita sambung lah. Saya bekerja sebagai account executive lah. Saya ada pengalaman sehingga 10 tahun lah di syarikat. And then kemudian saya join di Wealth Academy untuk Wealth Account Executive jugalah. Bermula Disember 2020. So baru berapa bulan, 9 bulan lah masuk bulan 9 ni. So 9 bulan lah saya bersama Wealth Academy. So di Wealth Academy saya diberi peluang untuk mengambil lesen marketing representative. So saya hari ni saya dah disahkan lah sebagai marketing representative di Phillip Capital Malaysia, yang mana saya boleh memasarkan pelaburan-pelaburan yang berkaitan dengan private mandate di Phillip Capital Malaysia. So yang mana kita tahu Invest For Me adalah untuk pelaburan private mandate, khas untuk pelaburan private mandate. So yang mana ada orang kata ingin membuat pelaburan di private mandate, boleh join kita.
So kita akan kongsikan apa itu private mandate, apa itu kelebihan private mandate, semua kita boleh terangkan. InsyaAllah apa-apa masalah semua kita akan bantu. Okey, dari segi pengalaman saya saya sejak 2019 saya bergiat aktif lah di dalam pelaburan Malaysia, di Bursa Malaysia lah. So saya ada CDS saya semua. Memang orang kata kalau pelaburan ni sekarang ni orang kata market bearish apa semua, kita kena berhati-hati sebenarnya. Kalau boleh jangan all in. Bila ada all in, ada kerugian yang besar, kat situ ada emosi. Emosi terganggu. Biasalah manusia ni dikawal emosinya lebih sebenarnya. Okey. So terima kasih yang menonton saya pada malam ni. So kita sembang-sembang santai lah, sebab saya pun tak ada apa-apa idea lagi untuk saya nak live malam ni. So saya hanya boleh berkongsi pengalaman pelaburan saya pada malam ni. Okey, saya harap kat luar sana berjaga-jagalah dengan orang kata pelaburan-pelaburan yang menjanjikan keuntungan-keuntungan yang besar, yang tiada kerugian, takkan ada kerugian. Itu berjaga-jagalah dengan pelaburan tersebut. So apa-apa yang kita buat tindakan dalam pelaburan ni adalah daripada kita sendiri. So kita kena tahulah kat mana kita, sama ada kita boleh buat sendiri ataupun kita boleh minta bantuan daripada orang-orang yang berlesen. Sebelum kita tahu orang berlesen ni, kita kena kaji dululah. Macam mana nak tahu orang tu ada lesen atau tak ada lesen, yang memberi advice atau tak advice tu semua tu macam mana. Kadang dia orang ni main main bagi advice tapi lesennya tak ada. Itu ada masalah dia kat situ. Okey, apa yang saya boleh cakap Okey, biasalah semua mesti tahu laporan SB, unit trust kan. Semua mesti ada pengalaman. So siapa boleh komen kat sini siapa yang pernah melabur di SB, unit trust. Saya yakinlah kebanyakan kita, majoriti daripada kita semua tahu SB tu apa. KWSP pun adalah salah satu channel pelaburan jugalah. Semua ada KWSP kan. So kat situ pun sebenarnya adalah pelaburan. Okey, Ismail Muhammad Said is watching. Okey, terima kasih yang menonton saya pada malam ni. Okey, terima kasih Puan Haji Mimi. Terima kasih banyak-banyak tanda support. Okey. So saya nak cerita tentang pelaburan di Malaysia ni sebenarnya banyak sebenarnya. Contoh seperti di Malaysia ni yang kita tahu, pelaburan-pelaburan yang dikawal selia oleh badan-badan profesional. Betul je SB. SB adalah satu pelaburan yang dikawal oleh badan-badan profesional lah. Contoh yang badan-badan profesional mesti adalah unit trust, SB, KWSP, KWAP, kumpulan wang persaraan awam tu, PRS, Private Retirement Scheme, simpanan tabung haji, suku. Suku tu sama dengan bond lah. Kebanyakan mesti kebanyakan daripada kita kurang jelas tentang suku bond ni kan. Tapi kalau daripada syarikat-syarikat korporat tu biasalah dengan suku bond ni semua. Okey, lepas tu ada CPO yang diuruskan oleh bank-bank yang di tauliah. Lepas tu ada private mandate lah. Ini adalah satu channel pelaburan yang dikawal selia oleh badan-badan profesional yang ada lesen lah. Banyak sebenarnya pelaburan di Malaysia ni. Cuma mungkin kita punya sumber kewangan pun belum mencukupi kan. Betul, public mutual tu unit trust. Unit trust tu adalah satu pelaburan yang dikawal selia oleh badan-badan profesional lah yang ada lesen. So kalau yang tak ada lesen buat unit trust tu, itu jaga-jaga lah, itu scammer tu. Okey, lepas tu kita ada juga pelaburan-pelaburan yang tailor-made. Tailor-made ni macam kita buat sendirilah. Bukan tailor-made lah, macam custom-made. Custom-made ni macam kita buat sendiri. Keputusan semua pada kita. Contoh ada kita buat emas, pelaburan emas. Kita beli emas, barang kemas ataupun jongkong emas. Betul. Itu semua adalah pelaburan yang kita buat sendiri. Badan profesional tak campur tangan dan keputusan kita nak beli, kita nak jual. Itu semua pada kita. Lepas tu ada hartanah. Lepas tu kita ada FCPO di Bursa Malaysia. Dan kita ada equity saham di Bursa Malaysia. Ini semua kata saham. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah Cik Ikhwan harap share lah. Kita simbang-simbang malam ni tentang pelaburan di Malaysia. Berapa banyak sebenarnya ada pelaburan-pelaburan di Malaysia. Dan pengalaman saya melabur-melabur
melabur di pelaburan-pelaburan ni. Saya sebelum ni memang saya ada buat SB, saya ada buat unit trust. So alhamdulillah semua ada keuntungan, dan saya pergi aktif di Bursa Malaysia. Bursa Malaysia tu orang kata risiko ni memang tinggi. Kalau ada risiko yang tinggi, sebenarnya FCPO yang ada di Bursa Malaysia adalah satu orang kata risiko yang tertinggi yang orang kata. Itu berhati-hati dengan FCPO. Hanya orang yang tahu teknik cuba tengok daripada dia. Tapi memang kalau saya tak galakkan FCPO ni, sebab orang kata paling tinggi dia punya risiko. Tapi bila orang kata risiko tinggi, profitnya tinggi. Tapi nak kawal risiko tu bergantung pada orang tu. Sebab saya tak ada lesen berkenaan dengan FCPO, saya tak boleh nak advice lah, tak boleh tak suggest kan macam mana FCPO tu. So kena cari orang yang lebih pandai lah, yang lebih arif tentang FCPO. Untuk Bursa Malaysia ni, insyaAllah kalau Bursa Malaysia ni, kalau kita dari segi perkongsian ataupun ni, InsyaAllah lah kita boleh berkongsi-kongsi. Cuma daripada segi advice tu adalah salah satu kesalahan yang besar kalau kita bagi advice pada orang-orang yang tak berkenaan ataupun di orang-orang yang awam, sekiranya kita tidak berlesen. Kalau kita advice satu kaunter tu, memang kalau tiba-tiba kaunter tu naik atau kaunter tu jatuh, orang tu mengalami kerugian, dia boleh tuntut dengan orang yang bagi advice tu. Tu saya bagi peringatan tu. Jangan suka-suka bagi advice kalau tak ada lesen. Dari segi perkongsian teknik-teknik tu tak ada masalah. Itu hanya kajian. Tapi orang yang bagi spesifik kaunter tu, itu hati-hati. Siapa yang bagi tu boleh buat laporan. Jangan bagi spesifik kaunter tu sebab sebenarnya kita bukannya tak bagi kaunter-kaunter tu, kita adalah dilarang sama sekali untuk kita bagi sesuatu kaunter spesifik. Okey. So tapi kalau untuk kajian tak ada masalah sebenarnya. So ada apa-apa soalan tak tentang pelaburan-pelaburan di Malaysia ni? Banyak sebenarnya pelaburan kat Malaysia ni. Tapi yang berada di Invest For Me ni, saya yakin semua nak tahu tentang private mandate. Apa yang kita tahu private mandate, saya rasa. Hai Ali Fahmi, terima kasih kerana menonton saya pada malam ni. Okey. So saya ingin terangkan berkenaan private mandate. Private mandate yang saya buat sekarang ni adalah, yang kami buat lah di Invest For Me, adalah bekerjasama dengan Phillip Capital Malaysia. So dekat situ kita ada private mandate dan beberapa private mandate yang boleh dibuat pilihan lah. Ya, salam Puan Norliana. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih kerana menonton saya pada malam ni. Okey. So apa yang kita tahu tentang Invest For Me ni adalah kita fokuskan pada private mandate. Private mandate di Phillip Capital Malaysia. So saya alhamdulillah saya dah dapat MR. Saya rasmi dengan Phillip Capital Malaysia. So saya boleh lah bercerita tentang private mandate. Tapi benda-benda lain saya tak boleh cerita sebab saya tak ada lesen. Okey, dari segi private mandate di Malaysia ni, private mandate di Phillip Capital Malaysia ni, kita ada banyak jugalah. Mungkin ya, terima kasih Encik Ikhwan. Saya berkongsi lah apa yang saya tahu lah. Kalau yang saya tak tahu tu saya cakap tak tahu. Okey, saya harap semua sihat lah, dalam keadaan sihat walafiat selama kita di dalam musim PKP ni ya. Jaga kesihatan, jaga kita punya immunity. Ya, salam Puan Ika. Okey, terima kasih kerana menonton saya pada malam ni. Okey. So siapa yang kat sini ada melabur di tempat-tempat lain seperti unit trust, SB, boleh bagi tahu, boleh share dengan kami di sini, boleh komen je. Ya, private mandate tu macam mana? Okey, private mandate tu kita serahkan kita punya modal kepada license fund manager. So kalau